Hai dan salam sejahtera. Okey, jadi dalam video ni, cikgu akan bincangkan dengan anda mengenai topik koordinat. Okey, jadi dalam video ni akan gabungkan koordinat tahun 4, koordinat tahun 5 dan juga koordinat tahun 6. So, pertama sekali, dalam bab koordinat, kamu kena kenal mana satu lajur, mana satu baris. Okey, pertama, lajur. Lajur adalah yang berada di paksi X. Okey, sini yang di bawah A, B, C, D, E. Yang ni adalah lajur. Macam mana nak baca lajur? Kita baca dia ke atas. Macam ni Ni adalah baca lajur. Kalau untuk baris pula, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni kita panggil dia sebagai baris. Dia berada di paksi Y. Macam mana nak baca? Baca ke kanan macam ni. Ini untuk baca baris. Untuk lajur, selain daripada kita kenali dia sebagai paksi X, kita juga panggil dia sebagai paksi mengufuk. Kamu boleh baca sini paksi mengufuk. Tapi kalau untuk baris, selain daripada kita kenali dia sebagai paksi Y, kita juga panggil dia sebagai paksi mencancang. Okey, naik ke atas ni paksi mencancang. Bila kita nak tentukan koordinat, kita akan tentukan lajur dulu, baru baris. Jadi singkatan yang kamu nak ingat adalah, kamu ingat bila nak buat koordinat, dia adalah LABA. Iaitu lajur dulu, baru baris. Okay. So, contoh seperti bola. Ni bola Bola macam mana kita nak tahu koordinat dia? Kita akan tengok dia berada di kotak F dan di lajur F dan berada di baris nombor 2. So bola berada 6 petak ke kanan dan 2 petak ke atas. Sebab apa dia kata 6? Sebab tadi akan mula dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 petak ke kanan. So, naik daripada bawah 1, 2. 2 petak ke atas. Okey. Samalah dengan buku dan juga kereta. Okey, yang ni yang tahun 4, yang ni senang lagi. Kita akan pergi pada yang lagi susah. Kita akan menggunakan nombor-nombor. Yang ni macam abjad nombor berterabur macam ni. Ni je sebagai contoh untuk kamu faham saja. Okey. Yang ni pun contoh ni kamu boleh tengok sendiri nanti dalam nota. Okey, kita akan masuk yang tahun 4 dia macam just basic untuk kamu kenal mana satu lajur, mana satu baris. Kita pergi kepada tahun 5. Okey. Tahun 5 dia maklumkan kepada kamu koordinat dinyatakan dengan menulis koordinat X iaitu lajur, diikuti dengan koordinat Y iaitu baris. Bila nak tulis koordinat, kena ada kurungan. X ni adalah apa yang kamu baca nombor dekat sini, bawah ni. Y nombor Y bahagian baris. Lepas tu tutup kurungan. Okay. Dan satu lagi yang kamu kena kenal pasti adalah asalan. Bila soalan sebut asalan, bermaksud dia berada di titik persilangan X dan Y. Iaitu koordinat dia adalah 0, 0 di bawah ni. Yang ni, sini, kita panggil dia sebagai asalan. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan 4 titik pada satah kertas. Yang grid-grid ni, semua ni kita panggil dia sebagai satah kertas. Okey, jadi soalan pertama. Okey, ini baru soalan betul-betul pada tahap kamu. Okey, yang tahun 4 tu just simple saja. Okey, nyatakan koordinat bagi titik P dan Q. Okey, kita akan mulakan dengan titik P dulu. Titik P berada di sini. Bila nak nyatakan koordinat, akan mulakan dengan lajur di bahagian bawah ni. Jadi, P berada pada lajur 0. Kemudian, tengok sini pula, baris 4. Jadi, koordinatnya adalah 0, 4. Jangan lupa kurungan dan juga koma. Itu adalah cara tulis koordinat. Seterusnya, titik Q. Titik Q di sini. Tengok dia punya lajur 4
baris 5. Jadi 4, 5 koordinatnya. Nyatakan titik yang mempunyai koordinat 5, 1. Jadi kamu pergi dekat 5. Lepas tu baris 1. Jadi titiknya adalah titik S. Macam tu. Itu adalah cara kamu mencari koordinat. Contoh yang seterusnya. Tandakan kedudukan pada setiap titik yang berikut. Okey, jadi titik T dia kata 1, 3. Maksudnya laju 1 baris 3. Laju 1 baris yang ke-3. Okay, so ni adalah titik T. V 5, 4. Mulakan dengan bawah 5, tepi 4. Jadi dia adalah V sini. W 2, 0. So kosong kat sini kan. So dia berada di titik atas ni je lah. Atas garisan. Okay. So huraikan kedudukan titik V. Bila soalan kata huraikan, kamu nyatakan dia bergerak ke mana, ke mana. Macam titik V di sini. Dia kata titik V berada 5 unit ke kanan dari asalan. Sebab sini asalan dan dia berada dia punya koordinat kan 5, 4. Jadi dia bergerak 5 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia punya huraian adalah 5 unit ke kanan dari asalan dan dia gerak 4 unit ke atas. 1, 2, 3, 4. 4 unit ke atas. Ini adalah cara kamu buat huraian. Itu kamu nyatakan dia bergerak ke mana. Ke kanan berapa, ke atas berapa. Kalau dia bergerak ke bawah berapa, ke kiri berapa. Okay? Itu adalah cara kamu buat huraian. Seterusnya adalah nyatakan jarak koordinat. Jarak di antara koordinat, kamu kena, kalau kamu nak cari jarak, kamu kena kenal pasti jarak mengufuk dengan jarak mencancang dari asalan. Okey. Ingat lagi sekali, sini asalan, sini kita panggil jarak mengufuk. Yang naik ke atas adalah jarak mencancang. Jadi, tengok pada soalan. Tentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi titik C dari asalan. Dia nak cari titik C dari asalan. Jadi, dia kata tentukan jarak mengufuk. Mengufuk ke kanan macam ni. Mengufuk yang bawah ni. Kan? So, dari asalan 1, 2, 3, 4. Jadi, dia adalah 4 unit mengufuk. Kemudian, daripada sini, tengok. Dia naik ke atas 1, 2. So, 2 unit mencancang. Itu adalah untuk soalan A. Soalan nombor 2. Berapakah jarak titik A dari B? Macam mana nak cari jarak untuk 2 titik. Bukan dari asalan, tapi untuk 2 titik. Jadi, kamu kena cari dulu jarak mengufuk dia. Maksudnya, kamu tolak mengufuk dengan mengufuk. Kamu tengok, mengufuk siapa lagi besar? Mengufuk untuk B. Sebab B berada pada 3. A, 1. Jadi, kamu ambil 3 tolak 1. Kamu akan dapat 2 unit mengufuk. Jarak mencancang pula, kamu tengok. Mencancang siapa lagi besar? Mencancang B. Mencancang B 4. Mencancang A 1. Jadi kamu ambil 4 tolak 1. Kamu akan dapat 3 unit. Jadi jarak dari titik A ke titik B ialah, kamu cakaplah 2 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Okay, bila ingat bila nak tolak, nak cari jarak, kamu kena kenal pasti jarak mencancang, jarak mengufuk. Okay, jangan bercampur. Bila nak buat tolak, pastikan mengufuk, tolak mengufuk. Mencancang, tolak mencancang. Okay. So, next soalan C. Okay, untuk soalan C, dia kata jarak mengufuk dan jarak mencancang titik K dari C masing-masing ialah 0 dan 2. Okey, bila soalan macam ni, yang mana yang dia sebut dulu, yang tu adalah miliknya. Maksudnya macam ni, jarak mengufuk
dulu, disebut yang mengufuk dulu, lepas tu dia kata unit dia adalah kosong. So yang ni adalah mengufuk punya. Lepas tu dia kata mencancang, nombor yang kedua disebut adalah 2 unit. So 2 unit ni adalah milik mencancang. Maksud dalam soalan ni adalah jarak mengufuk kosong mencancang 2. Okey, jadi sekarang dia dah bagi kamu koordinat C di sini 4, 2. Tapi dia tak bagi kamu K. So K lah yang kamu kena cari. So kamu baca soalan, dia kata mengufuk kosong unit. Maksudnya dia tak bergerak pun daripada titik mengufuk dalam satah kertas ni. Okey, so mengufuk kan dekat sini. 4 ni adalah mengufuk. Dia kata kosong. Maksudnya K ni berada di sinilah. Dalam satu baris ni. Sebab dia kata kosong, dia tak bergerak. Okay, so maksudnya untuk koordinat K tu, mengufuk dia adalah 4. Okay, so mencancang dia kata 2 unit. Okay, so 2 unit mencancang 1, 2. Okay, di sini. So, bermaksud untuk K, mencancang dia adalah 4 juga. Kat sini. Sebab dia gerak 2 unit. So, koordinat untuk K adalah 4, 4.